Salam geng, Racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen penderaan yang mana hari ni saya akan dera Poco F4 GT ni tapi bukan main PUBG Mobile, tapi kita akan main game mobile terbaru yang baru je rilis dekat Malaysia. Kita ada Apex Legend. So, ada tak play Apex Legend dekat sini? Cuba komen sikit. So, dalam video ni kan kita nak tengok macam mana lah agaknya kan performance smartphone gaming terbaru termurah Poco yang pakai chip Snapdragon 8 Gen 1 ni. Last time kita dah ada main PUBG Mobile, korang boleh tengok lah hasil macam mana kan, boleh kata agak macam kurang sikit. So kita nak cuba pula tengok kan macam mana kalau kita main Apex Legend dekat Poco F4 GT ni, okey tak okey. So kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Alright, so kita dah pun ada dekat dalam lobby sekarang, tapi bukan lobby PUBG Mobile, kita ada dekat lobby Apex Legend Mobile. Saya macam sajalah nak try nak tengok macam mana performance Poco F4 GT ni kalau main game Apex Legend Mobile ni. Sebab saya perasan game ni pun boleh kata grafik dia tu agak high juga kan. Before ni saya dah try dekat phone lain memang agak panas kan, dia punya performance tu lain macam. So kita akan cuba tengok lah, kalau before ni dekat PUBG Mobile pun dia macam dah tak berapa nak pergi, dia punya prestasi tu macam FPS tak berapa nak nice kan, tak berapa nak stabil. Kita akan cuba tengok lah kalau main Apex Legend Mobile ni pula macam mana kan. Before kita start ni, kita akan cuba tengok dulu dekat sini setting kewajipan. Kita akan gaming pakai data bukan wifi, kita punya bateri pun dah penuh, brightness dah paling tinggi, setting tak perlu pun kita dah off kan. Untuk recent app pun kita dah buang. Untuk gaming mode dekat sini, features yang ada tu macam biasa lah, kita akan on kan dekat sini mode performance. So yang mana korang nak, korang boleh setting shoulder button, kalau korang nak mapping button pun boleh, tak ada masalah dekat situ. Untuk setting dekat sini kita dah setkan paling tinggi Extreme HD dengan Ultra. So ini saya buat default sahaja. Kalau korang dah ready, kita akan main rank lah macam biasa kan. So kita akan mulakan sekarang. Kita akan cabut port dulu USB-C di bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang lah. Alright, so kita dah pun pilih karakter. Sekarang ni kita tunggu nak landing. So far just nice. Semi grafik pun memang nampak cantik. Memang quality dia tu memang nampak nice lah. Memang nice kalau tengok warna-warna dia pop up kan. Yang lagi spek rasanya saya tak perlu nak inform lagi lah, korang pun dah tahu ataupun korang pun dah pakai phone ni. Dia pakai screen jenis flat AMOLED dot display kan. Lepas tu support 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling rate, magnetic pop up dekat atas kan, ada stereo speaker. Memang nice gila lah. So sekarang kita dah landing. So far landing tak ada masalah. Alright, kita akan cuba check weapon dulu. Button pun responsif. Sekarang ni saya akan onkan dulu dia punya bacaan FPS dekat dalam developer mode. So nanti korang boleh pantau sendirilah. Alright, so saya dah pun set up. Korang boleh tengok sini bacaan FPS dia dekat tengah. Before ni saya bukan tak nak aktifkan tau dia punya FPS counter ni kan, tapi dia macam mengganggu tau. So tak apalah, saya akan letak kat tengah. Korang boleh tengok sendirilah. Untuk minit awal ni rasanya macam stabil. Dia boleh pergi 5960 FPS. Sekarang ni dah pun ada enemy. Memang dia punya gameplay ni saya perasan macam agak laju tau. So kita kena cepat lah kan. Alright, button pun nice. Kita tak ada weapon sedap lagi, tapi tak apa, saya akan cuba. Okay, anyway saya akan onkan dia punya value yang paling tinggi lah, lebih kurang 80%, biar bunyi dia sedap sikit. Alright, sekarang kita dah gaming lebih kurang 17 minit. So far saya perasan bateri baru drop 2% je. Sekarang tinggal 98%. Untuk bacaan su memang terasa agak panas. Lagi saya tak pakai casing dekat sini. So kita akan cuba check lah kan bahagian hadapan ni pakai light kita. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 43 darjah Celsius sahaja. Kalau di bahagian belakang dekat body ni kita dapat sekitar paling tinggi 43 juga. So far kalau bercakap dari segi dia punya prestasi kan, kalau korang tengok dekat bacaan FPS tu rasanya sama macam PUBG Mobile juga tau. Dia main rata-rata sekitar 40, 39, 38. Dia tak boleh nak naik sampai 60, which is kita main sekarang ni. Kalau korang tengok grafik kita pakai tu, sepatutnya boleh dapat 60 FPS. Tapi yang bagusnya walaupun dia main sekitar 38 ke 40, tapi saya tak mengalami sebagai isu stuttering, lagging start, tak ada lah. Cuma dia tak puas lah kan. So sekarang ni kalau dari segi isu lain rasanya tak ada masalah. Button pun responsif, gyro pun ok.
Dia punya button bila korang pakai, dia punya trigger di bahagian atas ni pun tak ada masalah. Cuma saya macam korang tahulah, saya tak berapa suka pakai trigger sebab tangan saya agak kecil. So far memang tak ada masalah. So kita akan cuba try layan lagi tengok macam mana. Kita akan tunggu lagi sejam, geng. So far kita dah gaming lebih kurang 32 minit. Dekat sini battery drop dalam 90%. Untuk bacaan suhu masih panas. Kalau kita cek pakai alat kita ni, paling tinggi kita dapat sekitar 44.6 darjah Celsius lah di bahagian hadapan. So far untuk prestasi masih macam tadi. Dia main sekitar 38 ke 40 bacaan FPS tu. Tapi tak adalah terasa stuck ke lag, tak ada. Even korang tengah rush enemy ke apa, ada squad memang tak ada masalah. So kita akan cuba teruskan lagi dan tengok macam mana hasil, geng. Nampaknya kita dah gaming lebih kurang 1 jam tanpa henti lah dalam keadaan aircon terpasang dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama. Untuk bateri sekarang tinggal 74%. Untuk bacaan suhu memang saya terasa agak panas dekat phone ni. So kalau kita pakai alat kita ni, kita akan cek di bahagian hadapan. Paling tinggi kita dapat sekitar 33 ke 44 darjah Celsius. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba cek dekat sini pun rasanya sama juga. Kita dapat sekitar 43.8 ke 44 darjah Celsius. Tapi saya perasan tadi dalam 40 minit kita gaming dalam keadaan kau terpasang, suhu boleh cecah sampai 45 darjah Celsius. Tapi tak lama lah. Tapi walaupun tak lama, dia still ada efek tau. Yang mana saya perasan tadi dalam 2 kali lah dia punya bacaan FPS tu drop dalam 34 macam tu. So adalah terasa macam stuck beberapa second. So far untuk isu lain rasanya tak ada masalah dekat sini. Macam korang nampak gyro ok, button responsif kan, sedap, tak ada masalah. Cuma isu dia punya bacaan FPS tu dia tak boleh nak maintain atas 40 lah. Dia sama macam before ni juga. So sekarang ni kita akan cuba offkan aircon dan kita akan tengoklah macam mana perginya, geng. Alright, so sekarang ni kita dah pun gaming lebih kurang 36 minit. Yang mana sekarang ni kita gaming dalam keadaan aircon kita tak pasang. So saya perasan suhu dia memang agak panas. Paling tinggi boleh cecah sampai 45 darjah Celsius. Dekat sini bila suhu cecah 45 darjah Celsius, dia punya prestasi memang tak rasa nice lah. Memang saya ada mengalami lah macam stuttering, lagging, stuck kan. Saya tengok dia punya bacaan FPS counter, dia boleh drop sampai bawah 15 tau. So bila korang tengah nak rush enemy tu memang akan terasa lah dia punya drop tu kan. Dia punya lagging, dia punya stuttering tu. So far untuk isu lain macam tak ada masalah. So tak apalah, kita akan cuba teruskan. Kita akan tunggu lagi 2 jam nanti macam mana performance dia, layan dulu. Nampaknya kita dah pun berjaya gaming lebih kurang 2 jam tanpa henti. Yang mana sekarang ni kita gaming dalam keadaan kita tak pasang aircon. Actually kita masih menggunakan setting grafik yang sama macam tadi juga. Kalau korang tengok dekat sini kita pakai Extreme HD dengan Ultra. Tapi kalau korang tengok dia punya bacaan FPS tu memang dia tak boleh nak dapat bacaan atas 40 lah kan. So untuk bateri sekarang tinggal 46%.
Untuk bacaan suhu memang saya terasa agak panas dan lagi saya pakai casing sekarang ni. Di bahagian hadapan dekat sini kita dapat sekitar 44.5, 44.6, dia main sekitar 44 ke 45 macam gitu. So far untuk isu lain memang tak ada masalah lah, cuma dari segi prestasi tu memang tak stabil lah dia punya bacaan FPS. So rasanya sampai sini dulu kan. Hasil dia personally bagi saya memang kurang memuaskan lah untuk sebuah smartphone gaming. Saya tak pastilah kalau korang punya device tu okey ataupun sama je, cuba korang komen. Tapi kalau kita tengok lah kan, dia punya feel kita main Apex Legends dekat Poco F4 GT ni lebih kurang sama macam feel yang saya main PUBG before ni. Memang terasa ada benda yang kurang. Lain lagi kalau part dia punya frame rate, dia punya bacaan FPS tu memang tak stabil, tak dapat nak maintain atas 40. Dia main kan sekitar dalam 37 ke 40 FPS macam tu tau. Even kita dah on kan performance mode dekat dalam gaming mode ataupun dekat dalam setting bateri, hasil dia memang sama sahaja. Kalau nak kata game Apex Legends belum optimal, saya try main Apex Legends ni dekat phone lain yang pakai chip yang sama, actually memang okey je dapat maintain atas 50. Cuma dekat phone ni jadi macam isu sikit lah. Saya tak pasti kalau benda ni berlaku ataupun dia datang daripada masalah OS dekat apa, saya tak pasti. Mungkin kalau daripada OS tu, kalau ada next update mungkin boleh fix isu ni, kita tak tahu kan. So untuk user-user Poco F4 GT dekat luar sana kan, performance korang macam mana? Smooth ke? Okey ke kan? Cuba korang komen sikit. Anyway, next korang nak saya diri Apex Legends dekat phone apa? Cuba korang komen. Macam biasalah, kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja Racun kali ni. Jumpa lagi di Racun-Racun seterusnya. Assalamualaikum.